Okey ya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita ulang sekali lagi matan ini kerana mengalami masalah suara bagi tuan-tuan dan perempuan yang mengikuti secara live di Facebook-nya. Okey. Matan yang kita akan pelajari pada pagi ini, matan yang ke-47 berkait dengan masih lagi pembahasan yang berkait dengan qadarillah, ketentuan ataupun ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang wajib kita yakini dalam akidah kita, akidah Islam ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitulah segala yang berlaku di alam ini semuanya tertakluk dengan ketetapan ataupun ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita beriman dengan, ataupun kita wajib beriman dengan qadarillah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam akidah mengikut tarik al-mutakallimin, ahlul kalam, sering diungkapkan dengan al-qada wal qadar. Al-qada wal qadar. Kalimah al-qada wal qadar ini dia merujuk kepada yang pertama sekali ketentuan Allah. Ketentuan Allah dengan iradahnya. Dengan iradahnya Allah menentukan apa yang ingin dia tentukan bagi kejadian alam ini dan juga perjalanan alam ini. Kemudian apa yang Allah Ta'ala tentukan melalui iradahnya itu sejak azali, dia diterjemahkan ke alam wujud, ia berupa kejadian-kejadian ataupun disebut juga dengan af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Yang perbuatan-perbuatan Allah itulah dipanggil takwin, dipanggil kejadian-kejadian yang telah yang dilaksanakan Allah, proses kejadian yang dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kudrahnya, dengan kuasanya. Allah menentukan dengan iradahnya dan Allah menjadikan dengan kudrahnya. Kemudian jadi tuan-tuan sekalian, bila kita beriman dengan qadarillah ataupun qada dan qadar, yang pertama sekali kita beriman bahwasanya Allah ini beriman dengan ilmu Allah. Ilmu Allah merangkumi segala yang berlaku. Dan segala yang berlaku di alam ini semuanya sudah berada dalam ilmu Allah sejak azali. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita beriman dengan qada dan qadar, iaitu kita beriman dengan iradatillah. Dan kita beriman bahwasanya segala yang berlaku di alam ini, segala-galanya tidak terkecuali satu pun, melainkan semuanya sudah ditentukan Allah ataupun tertakluk dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak azali lagi. Yang ketiga, kita beriman dengan qudratillah. Kita beriman bahwasanya segala yang berlaku di alam ini semuanya adalah kesan daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mencipta, Allah menjadikan, dan Allah melaksanakan ketentuannya dengan kekuasaannya, dengan kudrahnya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala di antara nama yang banyak disebut oleh Allah dalam Quran ialah Al-Qadir, Tuhan yang Maha Berkuasa, ataupun Al-Qadir, Al-Muqtadir. Itu semua merujuk kepada sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, terkandung juga dalam keimanan kita kepada qada dan qadar ataupun qadarillah, iaitu kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencatat segala-galanya di Lauhil Mahfuz. Ya, Allah mencatat segala-galanya di Lauhil Mahfuz. Dan sebagaimana dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, 50,000 tahun sebelum Allah menjadikan sekalian langit dan bumi, Allah telah pun mencatat. Allah telah merintahkan Al-Qalam. Al-Qalam merupakan di antara makhluk Allah yang terawal dijadikan.
Al-Lawh dan juga Al-Qalam. Allah telah merintahkan Al-Qalam untuk mencatat di Lawh segala-galanya. Segala-gala yang dia takdirkan, dia tentukan dan bakal diciptakan 50,000 tahun sebelum kejadian langit dan juga bumi. Matan ini menyebutkan kita juga beriman. Kami di sini kita ubah kepada kita. Nu'minu, kata dia, kita juga beriman, ataupun kita juga wajib beriman dengan Lauhin Mahfuz. Lauhin Mahfuz dan qalam, yakni pena, serta segala yang telah ditulis di dalamnya, yakni di Lauhin Mahfuz. Jadi Lauhin Mahfuz ini adalah satu makhluk Allah yang berada di atas sana melepasi langit yang ketujuh, berada di bawah daripada arasy Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian berkata melepasi daripada arasy, kedudukannya atas daripada arasy lagi, dan sebagian berkata tidak melepasi arasy tapi berada di bawah daripada arasy dan namun melepasi langit yang ketujuh. Jika berimpun semua makhluk untuk menghadapi suatu perkara yang telah ditulis Allah di dalamnya, yakni di dalam Lauhul Mahfuz, bahawa perkara itu akan terjadi, dan jika berimpun sekalian makhluk untuk mengubah perkara yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz itu, bahwasanya dia akan terjadi, untuk mengubahnya kepada tidak terjadi, nescaya mereka tidak akan mampu mengubahnya, tidak akan dapat mengubahnya. Jika sebaliknya mereka berhimpun untuk menghadapi suatu perkara yang ditulis Allah di dalamnya, di dalam Lauhul Mahfuz itu, bahawa ia tidak akan terjadi, tidak akan lahir, tidak akan hidup, ditulis oleh Allah, tidak akan berjaya, tidak akan menang, lalu manusia semua berhimpun untuk mengubahnya supaya untuk mengubahnya menjadi terjadi, nescaya mereka tidak akan mampu mengubahnya. Pena telah pun kering dengan apa yang terjadi, yakni apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz itu, dan telah pun mu'tamad hingga ke hari kiamat. Apa yang ditulis bahawa ia akan tersasar dari seorang hamba, ia pasti tidak akan mengenai hamba itu. Sebagai contohnya, seseorang itu dia menghala peluru kepada kita, tapi tertulis di Lauhul Mahfuz bahwasanya peluru itu tidak akan mengenai kita, maka tidak akan mengenai, pasti tidak akan mengenai kita. Apa yang ditulis bahawa ia akan mengenai seorang hamba, ia pasti tidak akan tersasar darinya. Jadi kalaulah ditulis bahwasanya seorang itu pasti akan terkena peluru itu, maka ambillah usaha untuk mengelak, sebagaimana sekalipun dia pakai baju kalis peluru, dia berada dalam dipanggil perisai, kereta perisai, pasti dia akan kena, kerana sudah tertulis begitu. Apa yang tidak tertulis tidak akan mengenai, dan apa yang sudah tertulis dan tidak akan dapat dielak lagi. Cuma itu sebagaimana berada dalam ilmu Allah. Allah menulis di Lauhul Mahfuz apa yang Allah mensuratkan. Allah menulis di Lauhul Mahfuz, ataupun Allah merintahkan Al-Qalam menulis di Lauhul Mahfuz apa yang ada dalam ilmu dia. Jadi apa yang ada dalam ilmu Allah itu tidak berubah. Tapi persoalan sekarang ini, Allah tidak mendedahkan apa yang tertulis itu kepada makhluk. Jadi sebab itu kita perlu berinteraksi dengan undang-undang yang ditetapkan oleh Allah. Karena proses kejadian Allah Subhanahu Wa Taala ini banyak, berbeza-beza. Tadi kita menceritakan proses kejadian yang dinamakan sebagai Lauhul Mahfuz dan juga Al-Qalam. Tapi di sana kejadian Allah Subhanahu Wa Taala yang sifatnya sebab musabab ada pula, dipanggil qanun al-adah.
Nah, undang-undang dipanggil undang-undang kejadian mengikut kebiasaan yang telah ditentukan oleh Allah. Sebab dan juga musabab. Allah mengikat ketentuan takdirnya dengan sebab-sebab. Jadi sebab itu bagi alam kita, bagi alam di Lauhul Mahfuz sana, Al-Qalam dia terpaksa mengikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk dia tulis. Tapi di alam bawah ini, segala yang berlaku di alam ini terpaksa juga mengikut perintah Allah Ta'ala, iaitu berdasarkan perjalanan mengikut undang-undang sebab dan juga musabab. Kita berada di dunia, di alam bawah, kita tidak berada di alam atas. Jadi sebab itu malaikat ada undang-undang dia pula ditentukan oleh Allah. Jadi kerana kita berada di alam dunia, maka kita tertakluk dengan undang-undang sebagaimana alam dunia. Iaitu apa undang-undangnya itu? Undang-undang dipanggil sebab dan juga musabab. Jadi kalau wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu dedahkan diri kamu kepada kebinasaan. Jangan, itu perintah Allah. Jangan dedahkan diri kamu kepada kebinasaan. Jadi sebab itu kita tidak boleh melakukan sebarang sebab yang kita ketahui bahawasanya ia membawa kepada kebinasaan. Jadi kerana itu masing-masing dipanggil tempat, masing-masing situasi, masing-masing makhluk ada peraturan, ada undang-undang. Sama ada undang-undang dari sudut takwin ataupun undang-undang dari sudut tasyri' yang mesti dipatuhi oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam atas sana ada undang-undang dia, dan alam bawah sini ada undang-undang dia, ada peraturan dia, maka kita hidup sebagaimana disuruh oleh Allah Taala. Nah, di akhirat nanti lain pula. Yang lain pula di akhirat nanti sudah ada tidak ada taklif, kita tidak tertakluk lagi dengan taklif. Di mana ahli syurga diberi kebebasan untuk menikmati segala nikmat dalam syurga tanpa ada batasan lagi. Tapi di dunia ini telah ditentukan oleh Allah ada batasan dia. Sama ada batasan tasyri' ataupun batasan dari segi qanun al-asbab wal musabbabat. Jadi kerana itu, tuan-tuan sekalian, dari segi hukum sendiri pun, dari segi pengukuran sendiri pun, ada ketikanya kita mengukur berdasarkan hukum akal, dan ada ketikanya kita mengukur berdasarkan pada hukum adat, hukum kebiasaan, kebiasaan api membakar, dan kebiasaan air itu menenggelamkan. Jadi sebab itu, bila kita nak melintasi laut dan sebagainya, maka kita siap dengan pelampung. Kerana kita tertakluk dengan hukum air ketika di lautan. Ketika kita berinteraksi dengan api, maka kita mengambil langkah berjaga-jaga. Dan contohnya di stesen minyak disediakan pemadam api. Kerana pada ketika itu kita tertakluk dengan undang-undang api. Jadi begitu juga di sana ada qanun An-Nasri, undang-undang kejayaan, pertolongan. Kalau kita nak pertolongan Allah, apa yang perlu kita buat? Dan juga ada undang-undang kegagalan. Kalau kita buat sekian-sekian, suatu bangsa itu, kalau bersikap zalim, sebagai contohnya, maka dia pasti akan tewas, akan jatuh. Kalau adil, berurusan adil, akan senantiasa berada di puncak ke pemerintahan. Itu undang-undang alam. Undang-undang alam bukan berjalan dengan sendiri, yang ditentukan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala menentukan undang-undang tersebut dan berjalan berdasarkan undang-undang itu, tetapi masih lagi tetap juga tertakluk dengan iradah dan qudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam matan berikutnya kata pengarang Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa 'alal 'abdi ya'lam anna Allah qad sabaqa 'ilmuhu fi kulli ka'inin min khalqihi fa qaddara dhalika taqdiran muhkaman mubraman laysa fihi naqidun wala mu'aqqibun wala muzilun wala mughayyirun wala muhawwilun
wala naqisun wala zaidun min khalqihi fis samawatihi wa ardih. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، فويل لمن صار الله تعالى في القدر خصيما، فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. Wajib ke atas hamba, hamba yang kita, sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, wajib untuk kita mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mendahului ilmunya tentang segala yang terjadi dari makhluknya. Jadi segala yang terjadi atau segala yang terbit, segala yang lahir, segala kejadian yang lahir daripada makhluk, maka Allah SWT sudah sedia mengetahui. Di mana dia telah menentukannya dengan ketentuan yang rapi, kemas dan putus. Maknanya semua yang berlaku ni, jangan ingat kata, jangan kita merasakan bahawa manusia ini bebas sepenuhnya untuk menerbitkan perbuatan-perbuatan, melahirkan ikhtiar dan sebagainya tanpa tertakluk dengan iradah dan juga kudrah Allah. Tidak. Segalanya sudah pun berada dalam ketentuan Allah. Ketentuan yang rapi, kemas dan juga putus, yang tidak berubah lagi. Sebagaimana yang ada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiada yang dapat membatalkan ketentuan itu dan tiada pula yang dapat menangguhnya, menghilangkannya, mengubahnya, mengurangkannya dan menambahnya, sama ada dari kalangan makhluknya di langit maupun di bumi. Malaikat sendiri pun dia tidak boleh memindah apa saja ketentuan yang sudah berada dalam ilmu Allah dan juga yang tertulis di lauhin mahfuz. Mengetahui hakikat tersebut adalah sebahagian dari akidah iman, teras ma'rifah. Jadi mengetahui tentang segala yang terkandung dalam pengetahuan ataupun kefahaman tentang qada dan qadar tadi, iaitu yang berkait dengan ilmu Allah, yang berkait dengan iradatillah, yang berkait dengan qudratillah, yang berkait dengan lauhul mahfuz, al-qalam. Jadi semua itu, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, mengetahui hakikat semua itu merupakan sebahagian daripada akidah iman. Jadi orang yang menafikannya, maknanya dia tidak beriman kepada Allah. Orang yang menafikannya tidak beriman kepada Allah. Dan sebahagian daripada teras ma'rifah. Ma'rifah ni makna mengenal Allah. Dan sebahagian daripada mengenal Allah ialah mengenal sifat-sifat Allah. Termasuk sifat ilmu, sifat iradah, sifat qudrah. Dan pengiktirafan kepada keesaan Allah, iaitu tauhidillah dan juga rububiyah Allah, iaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rububiyah ini, apa beza Rabb dengan tauhidillah? Kita wajib mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan kita juga wajib mengakui rububiyah Allah Ta'ala. Rububiyah Allah Ta'ala. Jadi Allah Tuhan yang Esa, dan Allah adalah Rabb. Allah adalah ilah, dan
Allah juga Rabb, dia panggil. Rabb iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang memiliki sifat ketuhanan. Ya, dalam dia panggil dialah dalam kefahaman bahawasanya dialah yang menciptakan dan dialah yang mengatur perjalanan alam ini dan dialah yang menentukan. Ya, dialah yang menentukan perjalanan alam ini. Ya, itu Rabb dia panggil. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Nah, kenapa kita perlu muji, menyanjung Allah Subhanahu Wa Taala dan membesarkan Allah? Karena dialah Rabb kepada alamin. Alamin adalah makhlukat. Apa makna Allah? Dialah Rabb, iaitu dialah yang mencipta, dialah yang mentadbir, dialah yang menyusun perjalanan alam ini dan dialah yang menentukan perjalanan alam ini. Itu makna Rabb, Allah sebagai Rabb. Tapi Allah sebagai ilah, al-ilah dalam kitab-kitab tafsir menyebutkan iaitu yang berhak, sesatunya zat yang berhak untuk disembah. Itu mana al-ilah. Tuhan yang Maha Esa iaitu satu-satunya. Maksudnya dialah satu-satunya yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya oleh makhluk. Adapun Tuhan-Tuhan yang lain yang diada-adakan oleh makhluk itu adalah Tuhan-Tuhan yang palsu yang tidak berhak untuk diberi sembahan, untuk disembah. Jadi terkandung dalam tauhid uluhiyah dan juga tauhid rububiyah, mentauhidkan Allah dari segi uluhiyah dan juga mentauhidkan Allah dari segi rububiyahnya, maka termasuklah di dalamnya itu kita mengakui akan kekuasaan Allah dalam menentukan perjalanan alam ini. Iaitu sebagaimana firman Allah yang bermaksud, dan dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Surah Al-Furqan ayat 2. Dan begitu juga firman Allah yang bermaksud, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti akan berlaku. Maka kemusnahanlah bagi orang yang menjadi penentang kepada Al-Qadar, yakni menolak Al-Qadar dan menghadirkan hati yang sakit untuk mengkaji tentangnya. Jadi di sini ada dua yang dilarang oleh syariat yang menafikan iman. Yang pertama, orang yang menolak terus keyakinan pada Al-Qadar, di mana dia mempercayai bahawa alam ini berjalan dengan sendiri tanpa tertakluk dengan ketentuan dan ketetapan Allah. Itu juga menjadikan manusia kufur. Kalau ada orang beriman yang beriktikad semikian, maka dia murtad daripada agama, dia kafir. Dan satu lagi ialah orang yang keterlaluan dalam mengkaji rahsia Al-Qadar. Maka kata Imam At-Tahawi, orang itu adalah orang yang memiliki hati yang bermasalah. Memiliki hati yang dipanggil saqim. Hati yang bermasalah. Karena Al-Qadar ini, kita hanya disuruh oleh Allah untuk meyakininya, beriman dengan dia, tetapi tidak disuruh oleh Allah untuk kita ta'amuk, berlebihan mengkaji, ingin mengetahui rahsia-rahsia ketetapan Allah yang berada dalam ilmu Allah ataupun yang berada di Lauhin Mahfuz, karena nanti kita akan menjadi orang yang berbohong. Orang menjadi orang yang berbohong. Karena bila kita mengkaji ini sudah tentu kita akan bercakap, maka kita akan bercakap benda yang menjadi rahsia yang belum dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu perkara yang berkait dengan qadar dan berkait dengan al-ghaib, maka dan juga berkait dengan akhirat, kita hanyalah perlu bercakap sekadar yang diberitakan Allah dalam Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan khayalannya dia berusaha mencari rahsia tersembunyi. Ini orang yang hatinya dipanggil sakit. Orang yang ingin mengkaji berlebihan tentang qadar ini, ketentuan Allah ini, dia hati yang sakit.
Di mana dengan khayalannya, dia berusaha mencari rahsia tersembunyi dengan mengkaji perkara gaib yang tidak dibuka Allah untuk manusia. Dan akhirnya ia muncul sebagai seorang pendusta. Itu kita sebut tadi. Akhirnya dia akan muncul sebagai seorang pendusta dan pelaku dosa dengan segala ucapannya tentang rahsia tersebut. Mana dia bercakap di luar daripada ilmu yang sebenarnya yang didedahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Kemudian dalam matan yang berikutnya, Imam Abu Ja'far At-Tahawi menjelaskan pula, wal arsyu wal kursiyyu haqqun. Arasy dan kursi adalah benar. Wajib kita meyakini bahwasanya walaupun kita belum nampak arasy dan tidak ada siapa di kalangan kita yang berada di dunia ini yang telah melihat kursi, tapi oleh kerana dia diceritakan oleh Allah dalam Quran dan juga dalam hadis, maka wajib kita meyakininya. Wa mustaghnin 'anil 'arsy wa madunahu. Wajib kita mempercayai bahwasanya ada di sana, atau benar ada di sana arasy dan juga kursi. Namun wajib kita meyakini juga bahawa Allah tidak berhajat pada arasy dan semua makhluknya lebih bawah daripada arasy itu. Dan semua makhluk berada di bawah arasy. Jadi kalau arasy makhluk yang paling agung, Allah tidak memerlukan dia. Mungkin kita bertanya, kalau Allah tidak memerlukan arasy, kenapa dia menciptakan arasy? Allah menciptakan apa-apa makhluk ini bukan kerana dia memerlukan, kerana dia Tuhan yang Maha Kaya. Dia menciptakan apa saja makhluk dia termasuk arasy, dia menciptakan itu semata-mata dengan kehendak dia. Kehendak dia. Kenapa Allah Ta'ala berkehendak untuk menjadikan alam ini? Wallahu alam. Itu yang kita sebut sebagai rahsia dalam ilmu Allah itu. Yang tidak perlu untuk kita perlu meyakini pasti ada hikmahnya. Dan pasti ada hikmahnya Allah menjadikan alam ini, menjadikan arasy ini, menjadikan makhluknya berbeza-beza berbagai-bagai, termasuk yang Islam, yang kafir. Pasti ada hikmah. Tetapi kalau dizahirkan oleh Allah, hikmah itu tahulah kita, kalau Allah tidak menzahirkan, maka kita tidak tahulah, kerana wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Makhluk tidak dapat mengetahui sesuatu pun daripada ilmu Allah melainkan sekadar yang dikehendaki oleh Allah untuk mendedahkannya kepada makhluk-makhluknya. Muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu wa qad a'jaza 'anil ihatati khalquhu. Dia meliputi segala sesuatu dan mengatasi segala sesuatu. Yang meliputi segala sesuatu dengan ilmunya, dengan iradahnya, dengan kuasanya. Allah meliputi segala sesuatu dan juga mengatasi segala sesuatu. Wa qad a'jaza 'anil ihatati khalquhu. Segala makhluknya tidak mampu untuk meliputinya. Mana untuk mengetahui tentang dia, melainkan dengan kadar yang dikehendaki oleh dia. Wa naqulu inna Allah takhadha Ibrahim khalila wa kallama Allah Musa taklima. Kita juga menegaskan, maknanya mengakui, kita juga mengakui, menegaskan, mengakui dengan hati yang yakin, sesungguhnya Allah telah mengambil Nabi Ibrahim AS sebagai khalilnya. Khalil satu martabat yang lebih tinggi daripada mahabbah. Mahabbah kita tafsirkan sebagai kekasih. Jadi mahabbatullah ini banyaklah. Banyak makhluk-makhluk Allah, manusia, malaikat, termasuk awliya Allah, dan kita sendiri insya-Allah boleh menjadi kekasih Allah. Tetapi martabat Khalilullah, itu martabat al-khullah, lebih tinggi daripada Habibullah. Hanya dua saja yang dipilih oleh Allah. Yang pertama Nabi Ibrahim AS, dan yang keduanya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kita juga menegaskan dengan hati yang yakin serta dengan lidah tanpa kesangsian bahawa sungguhnya Allah telah mengambil Nabinya Ibrahim AS sebagai khalilnya,
dan telah bercakap dengan Nabi Musa AS dengan percakapan yang sebenar-benarnya, iaitu tanpa biduni wasitah, iaitu penegasan, iaitu kita dengan menegaskan dengan keimanan, dengan kepercayaan dan juga dengan penerimaan, iaitu kita menegaskan hakikat-hakikat tadi dengan percaya, dengan keimanan kita. Keimanan yakni keyakinan tanpa berbelah bagi, dengan kepercayaan kita, tasdiqan, mana kita membenarkan tanpa kita merasakan ianya dusta sedikit pun, wa tasliman, dan kita menerima kita patuh dengan perintah Allah SWT yang mewajibkan kita untuk meyakini segala yang diberitakan Allah melalui Rasulnya, sama ada melalui Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Wa nu'minu bil malaikati wa nabiyyin wal kutubil munazzalati 'alal mursalina wa nashhadu annahum kanu 'alal haqqi mubina. Kita juga beriman, kita ubah sini, kami kepada kita juga beriman dengan para malaikat. Beriman dengan malaikat yakni mempercayai khabar yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan para malaikat, wa nabiyyin, para nabi, dan kitab-kitab yang diturunkan Allah ke atas para rasul. Serta kita juga bersaksi bahawa mereka semua berada di atas kebenaran yang jelas nyata. Ini suatu statement akidah yang sedia maklumlah, bahwasanya kita wajib meyakini dengan keyakinan yang bulat bahwasanya di sana adanya makhluk Allah yang namanya malaikat, yang di sana adanya nabi-nabi yang diutuskan Allah sepanjang zaman, dan adanya kitab-kitab yang diturunkan Allah bersama dengan para rasul yang diutuskannya. Wa nusammi ahla qiblatina muslimina mu'minina ma damu bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'tarifina walau bikulli ma qala wa akhbara musaddiqina. Kita menamakan orang-orang yang menghadap kiblat kita, yakni Kaabah. Kita ubah sini. Kita menamakan orang-orang yang menghadap kiblat yang sama seperti kita. Iaitu Kaabah, sebagai orang-orang Islam dan orang beriman, selama mereka berterusan mengiktiraf segala yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan membenarkan segala yang baginda ucapkan dan baginda khabarkan. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan tidak bermudah-mudah untuk mengeluarkan seorang mukmin dan muslim daripada istilah iman dan juga Islam. Berbeza dengan Khawarij. Khawarij ini mereka cepat mengkafirkan, dan mengkafirkan ahlul qiblah. Tapi kita bukan Khawarij. Kita Ahlussunnah wal Jamaah. Apa saja perbezaan yang berlaku di kalangan kita, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, selagi seorang itu dia menghadap Kaabah, maknanya dia salat. Bila sebut kita kata menghadap Kaabah sebagaimana kita, maknanya mengerjakan salat sebagaimana kita, dan dia beriman, mengiktiraf segala yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dia tidak menafikan perkara-perkara yang al-ma'lum min ad-din bil-darurah, perkara-perkara yang sedia dimaklumi sebagai agama, dia tidak nafikan apa-apa pun, maka wajib kita mengiktiraf dia sebagai muslim mukmin. Ini yang menyebabkan hari ini, oleh kerana ramai di kalangan orang Islam pada ini, ilmu dia bersandar kepada tokoh yang dia minat. Yang dia tidak bersandarkan kepada
hakikat akidah yang sebenarnya yang perlu dia yakin. Ya, kalau kita bersandar kepada dipanggil ilmu-ilmu yang telah mu'tamad, yang diakui oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kita selamat. Selamat daripada ifrat dan juga tafrid. Ya, selamat daripada ifrat dan juga tafrid. Sekalipun kita beza pandangan, berlaku perbezaan di antara aliran akidah Asy'ariyah, akidah Salafiyah dan sebagainya, ya, kita tidak boleh mengucapkan dengan ucapan yang seolah-olah menggambarkan bahawa orang yang bercanggah dengan akidah kita Asy'ariyah ini, mereka tidak lagi Islam. Ya, tidak lagi Islam. Mereka tetap mukmin Muslim. Ya, kerana mereka tidak ada yang mereka bercanggah itu ialah aliran kita. Mereka tidak bercanggah dengan, mereka masih mengiktiraf apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi sebab itu jangan berlebih-lebihan. Walaupun kita meyakini, kita tetap meyakini akidah sebagaimana yang ditulis oleh ulama-ulama kita dalam aliran Asy'ariyah, tapi pada masa sama kita tetap mengakui bahasanya orang-orang yang bercanggah dengan kita itu, mereka masih lagi saudara kita, kerana mereka masih Muslim dan juga mukmin, bermakna mereka masih saudara kita. Mungkin tuan-tuan sekalian mengatakan bahawa itu Ustaz, mereka sendiri pun menganggap bahasanya Asy'ariyah bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu mereka. Dan mereka melampau. Adakah kita juga perlu melampau? Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, halakal mutanatti'un. Akan binasalah orang-orang yang melampau-lampau. Jadi Nabi sendiri sebut begitu, apakah bila orang lain binasa kerana dia melampau, lalu kita pun ingin menjadi binasa juga dengan bersifat melampau, meniru dia. Maka tuan-tuan sekalian, dalam hidup kita ini, sekalipun orang melakukan kesilapan, kita tetap mesti melakukan benda yang betul. Sebab itu kita sebelum ni kita baca satu hadis Nabi SAW, ataupun tuan-tuan sekalian ada membaca posting yang Ana buat, perkongsian Ana buat dalam Facebook dalam beberapa hari sebelum ini, ini berkenaan dengan di dalam posting itu Ana bawakan hadis di mana Nabi pesan kepada kita, la takunu imma'atan, jangan kamu menjadi imma'ah. Imma'ah, apa makna imma'ah? Iaitu orang yang berkata ana ma'an nas, saya ini bersama dengan orang ramai. Di mana in ahsanu, kalau orang ramai buat baik, saya buat baik. Kalau orang ramai buat zalim, saya buat zalim. Dan buat anaya, buat tidak sepatutnya, saya pun ikutlah. Saya akan ikut mereka. Sebaliknya kata Nabi, watinu anfusakum. Kamu jangan bersikap begitu, sebaliknya kamu hendaklah teguhkan pendirian kamu. Iaitu in ahsanu, jika manusia teguhlah pendirian kamu bersama dengan kebaikan. Jika manusia melakukan kebaikan, mana kamu menumpang melakukan kebaikan dengan mereka. Dan jika manusia melakukan kejahatan, kezaliman, penganiayaan, maka kamu tetap kena stay dengan kebaikan. Tidak boleh mengikuti mereka. Jadi begitulah kita, tuan-tuan sekalian. Biarlah orang mentohmah macam-macam dekat kita, orang menyatakan kita begitu, begini dan sebagainya, benda yang sebenarnya tidak ada pada kita, tapi kita nak membalas yang serupa pada mereka, itu bukan kita. Kita dididik oleh ulama, oleh imam-imam kita untuk sentiasa menjaga percakapan, menjaga lidah, menjaga batasan-batasan ukhuwah fillah dan sebagainya. Jadi sebab itu, kita jangan melabelkan. Walaupun orang lain melabel kita begitu, begini dan sebagainya, kita jangan labelkan. Biarkanlah. Biarkan mereka menjawab di hadapan Allah Ta'ala dengan label-label yang mereka cipta untuk kita, tapi kita tidak akan melabelkan sesiapa pun dengan label-label ataupun dengan ungkapan-ungkapan yang buruk. Wala nakhudu fillahi wala numari fi dinillah. Kita tidak akan bercakap, kita yang beriman, yang berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wala nakhudu fillahi wala numari fi dinillah. Kita tidak akan bercakap tentang Allah dengan ucapan yang batil, tidak benar, dan kita tidak akan berbalah
fi dinillah, tentang agama Allah, dengan pembalahan yang batin tidak benar. Ya, sebab itu kita perlu pandai untuk senyap. Ya, tidak perlu pembalahan. Melainkan kalau kita rasa perlu untuk kita menegakkan hujah. Ya, barulah kita bercakap. Kalau kita rasakan bahawasanya tak perlu diperpanjangkan pembahasan itu, pembalahan itu kerana tidak memberi manfaat, maka kita senyap. Ya. Kita tidak perlu untuk, apatah lagi kalau kita merasakan kita salah, maka pada ketika itu kita kena betulkan dengan kita mempertahankan kesalahan ataupun kebatilan. Wala nujadilu fil Qur'ani wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin fa'allamahu sayyidal mursalina Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kalamullah ta'ala la yusawihi syai'un min kalamil makhluqin wa la naqulu bi khalqihi wa la nukhalifu jama'atal muslimina. Kita tidak akan berbalah tentang Al-Quran dengan pembalahan yang batil. Akan tetapi kita bersaksi bahawa Al-Quran adalah kalam, yakni ucapan Allah semesta alam, yang dibawa turun oleh ruh yang amanah lagi jujur, yakni Jibril AS, lalu diajarnya kepada penghulu para rasul, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dia adalah kalam Allah yang tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Dia, yakni Quran, adalah kalam Allah yang tidak ada sesuatu pun yang menyamainya dari kalam makhluk sekalian, dari kalam sekalian makhluk. Kita tidak akan berkata ia adalah makhluk, dan kita tidak akan menyanggahi jamaah kaum muslimin dalam masalah tersebut. Jamaah kaum muslimin yakni Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah mengiktikadkan bahwasanya Al-Quranul Karim yang merupakan kalamullah, bukan kalam makhluk, bukan kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalamullah itu yang dibawa turun oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, begitu saja. Cukup sekadar itu. Jangan dibahas-bahaskan lagi. Jangan dibahas-bahaskan lagi bagaimana Allah Ta'ala itu dia bercakap dengan malaikat Jibril. Dia guna bahasa apa. Adakah macam mana kita lahir daripada mulut kita butiran-butiran kalimah. Kemudian ditulis pula melalui. Yang kita bercakap ni dengan kalam. Dia panggil. Kalam yang terdiri daripada huruf-huruf. Dan susunan-susunan huruf menjadi kalam. Kalimah kemudian susunan kalimah pula menjadi ayat-ayat dan sebagainya. Apakah Allah Subhanahu wa taala apakah Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan begitu? Bersifat kalam itu mustahil. Laisa kamitsli syai'. Allah tidak sama dengan sesuatu. Habis macam mana kalamullah itu? Wallahu alam. Jangan kita berlebihan untuk mengkaji perkara yang tidak dibuka oleh Allah kepada kita. Nanti akan cenderung kita mengiktikad dengan i'tiqad yang tidak benar, tidak salah, yang salah. Jadi sebab itu cukup dengan kita meyakini dengan hati yang yakin dan juga kita mengakui dengan lidah yang tidak berbelah bahagi, yang menggambarkan dipanggil kejelasan akidah kita bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah yang fi lauhin mahfuz, mana sebelum dibawa turun ke langit dunia telah pun Allah Ta'ala letakkan di lauhin mahfuz, kemudian daripada lauhin mahfuz dibawa turun ke langit dunia pada malam Al-Qadar, kemudian daripada langit dunia dibawa turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu titik sekadar itu. Wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin. Kita tidak akan mengkafirkan. Kita tidak akan mengkafirkan pada peringkat awal ataupun terjemahan yang sedia ada dalam matan ni, yang terjemah ini terjemahkan semua perkataan nukaffiru, nun dia panggil nun itu dengan kami. Jadi bila kami ni terjemahan itu pada penilaian itu betul, bukan tidak salah. Iaitu Imam Abu Ja'far
dia menyandarkan pada diri dia, kami. Mana kami orang-orang yang beriktikad dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mana kami mengiktikadkan sekian. Tapi pada yang sama, kalau kita tengok dalam bahasa kita, juga boleh kita terjemahkan kita. Jadi terjemahan kita itu anasa lebih tepat. Dia menggambarkan kepada kekitaan. Jadi iaitu Imam Abu Ja'far, dia menegaskan mana kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, mana kita mengiktikadkan sekian. Jadi sebab tu kita kena ubahlah daripada kami kepada kita keseluruhan matan ini. Wala nukaffiru ahada min ahli qiblati bi zambin ma lam yastahillahu. Kita tidak akan mengkafirkan sesiapa pun dari ahli qiblat. Yakni orang beriman. Orang yang, kerana sinonim dengan orang mukmin itu ialah dia semayang menghadap ke Kaabah. Itu dipanggil ahlu qiblat. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, i'tiqad kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak akan mengkafirkan sesiapa pun dari ahli qiblah, yakni orang beriman, dengan sebab suatu dosa, selagi dia tidak menghalalkannya. Tidak menghalalkan dosa tersebut. Sebagai contohnya, bila seseorang itu dia minum arak. Kita tanya dia, kenapa kau minum arak? Adakah arak bagi kamu tidak berdosa? Dia kata berdosa, tapi saya tak dapat nak meninggalkan dia. Dan saya sudah saya menghadapi masalah ketagihan arak. Saya tak dapat meninggalkan dia. Berdosa ke tidak? Kita tanya, ya. Dia kata, ya, berdosa. Maka dia masih mukmin. Mukmin al-asi. Orang mukmin yang melakukan maksiat. Tidak kafir. Tapi kalau dia kata, bagi saya arak ini halal. Lalu kita kata, macam mana kamu kata arak ini halal padahal Quran menyatakan haram. Dan hadis Nabi juga melarangnya. Lalu dia berkata, bagi saya pengharaman arak dan juga arak itu tak boleh diterima. Maka kafir. Pada ketika terbarulah dia kafir kerana dia telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh syarak. Wala naqulu la yadurru ma'al imani dhanbun liman amilahu. Namun pada yang sama, walaupun kita tidak menjatuhkan kafir bagi orang yang melakukan dosa, dan pada yang sama kita juga tidak akan berkata dengan adanya iman sebarang dosa tidak mudarat ke orang yang melakukannya. Walaupun seorang itu telah beriman, tetapi jika dia melakukan dosa, maka dosa itu tetap akan menimbulkan mudarat kepada dia, iaitu dia kemungkinan akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, walaupun seseorang itu tidak jatuh kafir dengan maksiat, tetapi maksiat itu akan menjejaskan keselamatan dia di dunia dan di akhirat, iaitu dia akan berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan ada kemungkinan dia akan mati dengan mati yang tidak baik, dan di akhirat nanti dia ada kemungkinan dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Narju lil muhsinina minal mu'minina ay ya'fu 'anhum wa yudkhilahumul jannata bi rahmatih wa la na'manu 'alaihim wa la nashhadu lahum bil jannah wa nastaghfiru li musiihim wa nakhafu 'alaihim wa la nuqatti'uhum. Kita mengharapkan untuk kita mengharapkan untuk orang-orang yang berbuat baik dari kalangan orang-orang beriman agar Allah mengampuni mereka dan masukkan mereka ke dalam syurga dengan rahmat-Nya. Kita tidak akan mengatakan jaminan keamanan untuk mereka dari neraka, dan kita tidak akan bersaksi untuk mereka dengan syurga
akan tetapi kita mengharapkan keampunan Allah untuk orang yang melakukan kejahatan dari kalangan mereka. Menaruh rasa bimbang terhadap balasan Allah yang mungkin menimpa mereka, namun kita tidak akan beri kata putus asa kepada mereka. Namun kita tidak akan berikan kata-kata putus asa pada mereka dari rahmat dan keampunan Allah. Maknanya apa di sini? Ya, kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita tidak tahu apa yang ada dalam ilmu Allah. Jadi sebab itu dalam ucapan kita berkait dengan sesiapa saja yang masih hidup di atas muka dunia ini, yang belum disebut tentang mereka sama dalam Quran atau hadis Nabi SAW, maka kita menyatakan bahawasanya dengan dalam bentuk dipanggil pengharapan dipanggil. Nah, mudah-mudahan syurga, mudah-mudahan kita semua ini diberi syurga oleh Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada neraka. Tak boleh kita menyatakan dalam bentuk yang pasti. Sebagai contohnya, kita kata tentang diri kita, saya ni pasti syurga. Tak boleh. Ataupun kita kata tentang orang lain, dia tu pasti neraka. Tidak boleh, kerana boleh berubah. Seorang yang mukmin boleh berubah menjadi kafir, dan yang kafir boleh berubah menjadi mukmin. Semua itu bergantung kepada iradah Allah Ta'ala, kehendak Allah SWT. Jadi sebab itu, selagi mana seseorang itu tidak disebut sebagai ahli syurga, tak boleh kita menyatakan dalam bentuk jaminan. Melainkan kalau seorang itu sudah pun disebut oleh Allah sebagai ahli syurga. Sebagai contohnya, Nabi-Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum yang disebut sebagai ahli syurga. Contohnya, Al-Mubasysyaruna, 10 sahabat yang telah dijamin syurga oleh Allah Ta'ala. Maka itu kita sebutlah ahli syurga. Mereka ahli syurga. Yang lain yang belum disebut itu kita sebut apa? Mudah-mudahan diberi syurga oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan diberi syurga oleh Allah Ta'ala. Begitu juga orang-orang yang telah pun disebut dalam Quran hadis ahli neraka macam Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab dan Namrud dan sebagainya, maka kita boleh sebut memang ahli neraka. Ahli neraka. Tapi yang lain daripada itu, maka tak boleh kita sebut mereka itu, selagi mana mereka berada di atas muka dunia ini belum mati, maka tidak boleh kita sebut dengan bahasa kepastian bahasanya dia ahli neraka. Contohnya macam kita tengok seorang kafir. Seorang kafir yang walaupun dia belum beriman sekarang ni, tak boleh kita sebut saya confirm lah kata dia ni memang akan masuk neraka. Belum tentu. Kerana entah-entah besok lusa dia masuk Islam. Masuk Islam. Jadi sebab itu kita sebut begini. Kita kata dia itu kalau terus atas kekufuran dia itu, dia akan masuk neraka. Jadi begitulah keadaan mana bahasa yang kita perlu gunakan. Jadi maknanya di sini, kita tidak boleh menyebutkan kata-kata dalam sirah putus asa, dan tidak ada harapan lagi daripada rahmat dan keampunan Allah bagi orang yang masih lagi berada dalam muka dunia, sekalipun dia kafir pada ketika ini. Kerana dia belum mati, bila orang belum mati, ada kemungkinan dia ketika mati nanti dia masuk Islam, dan sebelum mati dia masuk Islam, dan ketika mati itu dia mati sebagai seorang mukmin walaupun ketika ini dia masih kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Wal amnu wal iyasu yanqulani an millatil Islam wa sabilul haqqi bainahuma li ahli al-qiblati. Perasaan aman dari balasan Allah dan perasaan putus asa dari rahmat dan keampunan Allah, keduanya akan mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Jalan yang benar bagi ahli qiblah, yang bagi orang beriman, ialah dengan berada di antara keduanya. Jadi kita tidak boleh berasa selamat di balasan Allah. Bila kita melakukan dosa dan maksiat, jangan sekali-kali kita tertipu dengan rahmat dan keampunan Allah. Macam mana tertipu itu? Iaitu kita merasakan bahawa tak apa, Allah Ta'ala kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita buat maksiat pun, dia kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kena ingat bahwasanya Allah, dia bukan saja
beritahu bahwasanya dia ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia juga beritahu pada kita bahwasanya dia juga Zuntiqam ataupun Al-Muntaqim. Ya, dalam senarai nama-nama Allah itu disebut Al-Muntaqim, iaitu Tuhan yang Maha membalas. Ya, Tuhan yang Maha membalas. Kita kena ingat, Allah bukan hanya ada syurga, dia juga ada neraka. Jadi sebab itu, jangan berasa aman daripada pembalasan Allah. Dan pada masa sama, jangan pula putus asa. Jangan pula kita bila kita melakukan dosa, kita dah banyak melakukan dosa, lalu kita menyebutkan bahawasanya, Allah Ta'ala ini mungkin dia tak ampun aku ni. Kerana aku ni banyak sangat melakukan dosa. Kenapa kita sebut begitu? Padahal Allah Ta'ala sendiri, dia sendiri mengisytiharkan bahawa dia membentangkan tangannya pada malam hari untuk hamba-Nya yang ingin bertaubat pada siang hari, yang melakukan dosa pada siang hari untuk bertaubat. Dan dia bentangkan tangan dia pada siang hari bagi hamba-hambanya yang ketika malam melakukan dosa, mudah-mudahan dia bertaubat kepada Allah. Jadi kerana itu, kita jangan sepenuhnya berasa aman dari pembalasan Allah dan jangan sepenuhnya berasa putus asa daripada rahmat dan keampunan Allah. Sebaliknya kita berada di tengah-tengah itu. Mana ada ketikanya, mana kita yakin dengan rahmat Allah, pada yang sama kita juga yakin dengan pembalasan Allah bagi orang yang tidak minta ampun, yang berterusan dalam maksiat, dosa dan maksiat, dalam kemukaan, dalam keingkaran, kena berjaga-jaga, bimbang, takut nanti Allah menimpakan balasan. Dan ada pun orang yang dia terlanjur melakukan dosa dan sebagainya, maka dia juga perlu kembali kepada Allah dengan putus asa dari rahmat dan keampunan Allah, kerana Allah membuka pintu keampunan, pintu taubatnya selagi mana nyawa belum sampai di kerongkong dan selagi mana matahari belum terbit daripada arah barat. Wala yakhrujul 'abdu minal iman illa bijuhudi ma adkhalahu fihi. Seorang hamba itu tidak akan terkeluar daripada iman kecuali apabila ia menolak perkara yang memasukkan dia dalam iman. Ini insya-Allah kita akan sambung nanti. Mudah-mudahan akidah yang kita pelajari daripada matan Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini akan dapat kita menyemak akidah kita insya-Allah. Kalau selari dengan akidah yang dia nyatakan itu, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita istiqamah. Dan kalau kita menemui ada kesilapan, kita ubah, kerana matan akidah ini telah diterima dengan sepakat oleh Ahlussunnah, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam semua aliran. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam pertemuan yang lain insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama insyaAllah.